Seterusnya ada satu topik menarik yang kami ingin kongsi pada anda, terutamanya pelajar lepasan SPM yang baru-baru ini mungkin tidak mendapat keputusan yang berapa baik untuk menyambung pelajaran anda. Jadi ini satu program dan juga topik yang kami ingin kupaskan berkenaan Accreditation of Prior Experiential Learning ataupun lebih dikenali sebagai APEL. Okey, APEL ni yang disebut college tu juga merujuk kepada mereka yang bekerja, ingin menyambung pengajian mereka ataupun ingin melanjutkan pengajian mereka walaupun anda sedang bekerja, dan ini satu perkara yang cukup baik juga kerana mereka sedang bekerja boleh pada waktu yang sama menyambung pengajian anda, dan Open University Malaysia menyediakan peluang pengajian ini. Terus saja bersama tetamu kita Profesor Dr. Widad Othman, Naib Presiden Akademik Open University Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, satu peluang yang baik disediakan oleh Open University Malaysia, salah satu peneraju Institut Pengajian Tinggi yang terulung juga di Malaysia dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang belajar sambil bekerja. Mungkin Prof boleh kongsikan perkara ini. Kita menyediakan platform bagi mereka yang ingin belajar. Dalam kehidupan ni kita tidak berhenti belajar, sebenarnya kita sentiasa belajar. Sama ada secara kita ketahui atau tidak ketahui, kita tetap belajar. So OEM menghulurkan, saya selalu kata menghulurkan peluang kepada siapa yang berminat untuk terus belajar tapi dengan secara formal. Saya bagi contoh, misalnya katalah kita ni pembuka taska. Kita buka taska tapi disebabkan keadaan keluarga, kita tidak dapat belajar sehingga mendapat bachelor degree ke ijazah yang terbaik ke dan sebagainya. Jadi kita nak sambung lepas tu tapi tak ada peluang nak sambung sebab kalau nak masuk kat mana, saya tak ada SPM, saya tak ada STPM, saya tak ada SPM. Tapi melalui APEL, apa yang kita ada pengalaman tu kita boleh gunakan untuk masuk. Itu dipanggil sebagai APEL A. So kita boleh masuk menerusi APEL. Itu yang peluang yang disediakan oleh OEM. Jadi bagaimana susunan kajian ataupun takwim bagi mereka yang ingin menyertai? Dia belajar sama, cuma APEL ni dia kena ada syarat-syarat dia lah. Ya. So APEL ni ada dua. Satu ialah APEL admission. A itu admission. Senang nak ingat, admission kemasukan. So bila nak masuk belajar, katalah kriteria pertama, saya tak ada SPM, saya tak ada STPM, saya tak ada SRB pun. Saya habis dah 6. Tapi saya sekarang ada kemampuan dan saya ada pengalaman bekerja dalam bidang yang saya minat. Kata human resource pun. Jadi saya siapkan portfolio saja. Portfolio ni mengumpul apa yang pengalaman yang lepas yang ada pada kita. So kita simpankan portfolio tu dan kita serahkan untuk direview dan kita buat aptitude test. Ada test dia lah, ujian dia yang menilai sama ada kita layak atau tidak layak untuk masuk. Itu untuk mereka yang berumur 20 tahun ke atas, mereka boleh masuk ke terus diploma tanpa perlu apa-apa sijil. Sekolah menengah? Tak perlu. Kalau mereka berumur 21 tahun ke atas, mereka terus masuk dan boleh buat ijazah. So kita tak boleh kata sekarang kita tak ada peluang. Peluang tu dah ada, cuma tanya diri sama ada kita hendak atau tak hendak. Sebab pembelajaran secara OEM ni pembelajaran jarak jauh, pembelajaran atas talian. Jadi kita ada, walaupun kita ada kelas bersemuka tapi sangat sedikit sebab kita ni open and distance learning. Jadi kita ni online banyak. So kalau kita bekerja, kita buka ni banyak untuk kalau ikutkan pelajar OEM ni 95% ada yang dah bekerja cuma ingin meningkatkan diri. So kita boleh buat secara kita di mana-mana kita berada, atau ada internet, kita boleh buat belajar ataupun di rumah di waktu masa bila waktu kita. Flexible. Everything is flexible. Sebentar tadi kita ada kongsikan foto-foto graduan convocation. Maksudnya mereka yang bergraduan daripada APEL ni, pengajian APEL ini dipanggil sebagai graduan, dan mereka juga difahamkan adalah pekerja yang berada dalam industri yang mereka belajar. Jadi mood pengajian ni adakah sepenuh masa ataupun separuh masa? Separuh masa. Itulah yang contohnya kita ada kelas atas talian. Ada bersemuka atas talian. Ini atas talian. So dalam minggu tu kalau kata dia belajar, dia ambil 3 subjek, dia akan ada 3 jam atas talian. Tapi atas talian tu terpulanglah mungkin malam, mungkin hari Sabtu, hari Ahad, tidak mengganggu. Dan kelas kita yang bersemuka secara fizikal pun
hanya Sabtu dan Ahad. Jadi memang kita boleh rancang, kita boleh lihat macam mana kita nak rancang masa dan komitmen kita pada kerja dan pada belajar. Boleh buat jadual sendiri, ikut jadual sendirilah. Tadi Prof ada kongsikan kalau sekiranya mereka yang berminat untuk masuk ke OUM dengan program pembelajaran yang disediakan melalui kita kata ujian APEL ini ataupun Accreditation of Prior Experiential Learning ini, makanya pengalaman kerja itu boleh dijadikan portfolio untuk dijadikan sebagai credit transfer untuk dalam pembelajaran itu dikata APLC. Boleh kongsikan. APLC ialah transfer of credit. C itu kredit. Berarti bahawa saya bekerja katalah dalam human resource. Saya dah ada pengalaman banyak dalam human resource. Bila saya masuk program, saya katalah saya buat Bachelor of Human Resource. Dan tiba-tiba saya lihat, subjek ni saya dah ada. Dan saya boleh transfer kredit. Simpan portfolio you. Cari apa kerja ke, pergi seminar ke, pergi conference ke. Begitu juga contohnya kalau dalam communication. Katalah kedua pengacara kan dalam communication, you talk a lot, you learn. Lepas tu you pergi kursus, ambil kursus communication, baik keynote donation. Semua tu dalam pembelajaran pun kita ada. Communication, oral communication. Tapi saya rasa, ini penuh dah, kita boleh minta APEL. So, transfer kredit. Kredit transfer untuk APEL adalah 30% daripada apa yang dalam, contohnya kalau kredit itu 120 kredit yang perlu dipenuhi, kita boleh dapat transfer 30 kredit terus. Kalau diluluskan melalui APLC. Kriteria yang dipilih untuk meluluskan kredit transfer tersebut, apa sebenarnya yang dilihat oleh pihak? Kita ada learning outcome. Tu hasil pembelajaran tu kita kena ikut. So asalkan dipenuhi hasil pembelajaran, kita boleh lepaslah. Cuma dia boleh pilih sama ada nak buat portfolio, hantar portfolio untuk itu, ataupun dia boleh gunakan test. Dia kata saya dah bersedia untuk buat ujian, dah membaca, dah bersedia. Tapi asal dia penuhi syarat, memenuhi semua hasil pembelajaran untuk setiap kursus, dia boleh dapat kredit transfer. Okey. Mungkin tadi Prof ceritakan kalau mereka yang sekadar ada PMR saja ataupun sampai pengajar di peringkat sekolah rendah saja dan tidak mengambil SPM. Kalau nak mengambil pula SPM, satu perkara tak pula. Tak boleh lah kalau dah umur 20 tahun, 40 tahun, dah agak sukarlah jadi mereka. Jadi mungkin mereka ingin untuk ambil diploma ataupun untuk mengambil ijazah. Boleh, itulah syarat dia. Jadi adakah boleh ujian-ujian yang akan disediakan nanti boleh menentukan tahap pembelajaran mana yang akan disesuaikan dengan individu itu? So ujian APEL untuk kemasukan ke diploma, umur 20 tahun, dia ambil ujian, dia siapkan portfolio dan kita cuma review portfolio dia, dan kalau dia layak, dan selalu aptitude test ni sebenarnya orang takut sebab orang kata susah. Sebenarnya tidak, dia basis form 3, tingkatan 3, untuk melihat sama ada seseorang tu bersedia untuk belajar atau tidak. Tahu sedikit matematik, tahu sedikit communication dalam bahasa Inggeris, tahu sedikit mengenai senario negara kita, general knowledge. So kita test itu bahasa Melayu sedikit. Itu nak menunjukkan dia tahu, sebab bila dia masuk kelas, dia kena menulis dalam bahasa Melayu, dia kena menulis, membaca. So itu yang kita lihat. So kalau umur 21 tahun, dia sediakan portfolio, dia ambil test dan dia boleh lulus dan boleh masuk terus daftar sebagai pelajar. Dan kalau dia berumur 30 tahun tapi ada STPM, ada diploma, for example, dia habis diploma tiba-tiba tak ada peluang nak belajar. Kadang-kadang kita ni kekurangan peluang, tapi kena carilah peluang. Ni sekarang ada peluang, tiba-tiba ada peluang. Kalau ada diploma, STPM, terus boleh ambil portfolio, buat portfolio, aptitude test dan ada sedikit interview, terus boleh masuk ke master's program. Tapi yang tengah-tengah tu tak lalulah, kan kita punya perjalanan. Yes, is diploma, bachelor, masters, baru PhD kan. Jadi sekarang ni kalau you dah 30 tahun dan dah ada diploma ni, kita bachelor kita tarik, you terus masuk masters sebab pengalaman you dah banyak. Tapi nak skip ke PhD itu tak boleh lah. Tak boleh. PhD belum ada. itu bahaya tu kalau lompat tu. Okey, satu lagi mungkin yang persoalan yang menjadi tanya kepada penonton Sabtu Pagi Malaysia yang berminat untuk menyambung pelajaran mereka ataupun untuk anak-anak mereka dan sebagainya adalah yuran pengajian tersebut. Sebab ini bukan jatuh dalam kategori universiti awam, jadi kerisauan mereka adalah yuran untuk membayar pengajian mereka itu. Kita kalau bachelor memang dapatlah PTPTN. Ya, dan walau kemasukan cara apa pun akan dapat PTPTN. Dan kalau pelajar kita yang bekerja, selalunya pelajar kita banyak gunakan KWSP untuk belajar.
untuk membayar. Dari segi yuran, kita kompetitif lah, saya berkata kompetitif sebab tidak berapa tinggi dan sehingga melebihi. Saya bagi contoh, masa Sawadiki kita sebab 18,000 sepanjang tempoh pengajian. Yes, 2 tahun. Dan kita ada contohnya diploma pendidikan Islam kita, saya rasa dalam 11 atau 12,000. So masih saya rasa within ke dalam boleh yang kita, sebab kita tak payah sekali tau, kita belajar, bila belajar baru kita bayar. Dan kita tak semestinya belajar walaupun dalam satu semester kita tawarkan, OIM akan tawarkan mengikut syarat kita 3 subjek. Tapi kita rasa semester ni saya tak nak belajar 3 subjek, saya nak belajar 1 subjek. Tak apa, atau 2 subjek atau nak ambil 3-3 terpulang dari segi kos ke atau dari segi kemampuan. Sebab saya ada pelajar yang masuk melalui APEL, tak berapa confident, dia kata dengan saya ni dah lama tak belajar, saya ni dah berkarat lah, saya ni tak ada confident langsung. So saya duduk dengan dia, saya kata kita memang bila nak mula semula tu lambatlah, tak boleh masuk gear 1, masuk gear setengah dulu. Okey, saya tanya dia, kalau saya bagi you 3 subjek, kemampuan you kat mana sekarang? Dia kata dia berani 1 subjek. Saya kata okey, you take 1 subjek, lepas tu bila confident ambil 2 subjek, bila confident ambil 3 subjek. Kita tidak semestinya bergraduat dalam masa yang ditetapkan sebab bila belajar kadang kita ni sebagai ibu bapa pun kadang kita nak mesti habis masa ni, mesti habis. Tapi saya berpegang pada prinsip bila belajar kita belajar ikut acuan kita. Acuan kita sebab tak ada orang tahu macam mana kita nak belajar. Kalau kemampuan kita kata orang ni kemampuan dia memang first class, yang you dekat katalah second class, tapi tak semesti you tak boleh berjaya. Betul. Tapi mungkin jalan dia jauh sikit saja. Dia ambil 4 tahun, saya ambil 5 tahun. Tapi akhirnya sama. Dan kalau kualiti kita sama, takkan orang pertikaikan. Dia belajar berapa tahun Orang takkan tanya tu. Tapi orang tanya, dia bagus. Berkualiti. Itu yang orang nak lihat. So, kita belajar, kena ingat. Jangan ikut orang, ikut diri sendiri. Okey. Dan setiap sijil itu mendapat pengiktirafan MQA juga Ya. Kita tidak akan tawarkan program tanpa pengiktirafan MQA. Syarat penting bagi kita dan juga syarat penting untuk menjaga kualiti lah dari segi bahan pembelajaran, dari segi apa semua kita jaga. Okey, untuk maklumat lanjut anda boleh ke www.oum.edu.my. Terima kasih kepada Profesor Dr. Wida Uthman selaku Naib Presiden Akademi Open University Malaysia OUM bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi berkenaan program APEL. Okey, itu dia pembelajaran sepanjang hayat dan juga boleh anda layari Open University Malaysia untuk mendapatkan dan juga menyambung pengajian anda walaupun di mana anda berada dan walaupun berapa usia anda.